segmen seterusnya. Guest speaker kita ni yang ada yang dah tonton teaser dia sebelum ni kan. Ada teaser dia sebelum ni. Okay. Masih muda, boleh tengok gambar dia kat situ. Masih muda kan, orang muda ni. Yang penting dia orang utara. Siapa dia kat sini orang utara? Dengan cerita jalan nak pergi utara, jam. Tu dia kalut dia pun. Kalut dia pun nak balik utara. Okay. Pernah dengar sharing, aku pernah dengar dia punya sharing sebelum ni. Memang terpegun je. Okay. Cik orang utara, ya tu dia. Okay. Cantik, terpegun dengan cerita dia. Lepas tu macam Masya Allah, cantik sungguh aturan Allah kan. Daripada situlah saya terspark dengan coach ni. Inspired sangat. So tak mau tangguh, tak mau cakap banyak. Tak mau cakap banyak dah. So kita, speaker kita dah ready kan? So speaker ready? Okay. So kita nak jemput next speaker presenting Millennial Team Member Coach Adila. Over to you. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Okey, hai semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sorry. Kalau hari ni saya cakap macam tersekat-sekat tu, sorry tau, sebab saya tak biasa lagi dengan benda ni. So dia macam kadang-kadang tu dia tersasul-sasul sikit. Okay. So no problem. Saya akan teruslah dengan saya punya story hari ni. Okay, story. Saya share screen dulu, okay? Okay. Okay, first kali nak thank you, nak ucapkan terima kasih kepada tim Bangi sebab jemput untuk SRD hari ini. Okay, so Alhamdulillah saya sangat-sangat berbesar hati nak share sikitlah story tentang diri saya sendiri. Daripada mula saya start dulu. Okay, sebelum lagi saya join online coaching and then sebelum saya join Herbalife platform ni. So actually sebenarnya dulu saya adalah seorang seorang student. Masa saya tengah mencari something tu, okay, saya seorang student dan masa tu sebenarnya hidup saya dalam keadaan yang sangat-sangat lost. Masa student tu saya tak tahu kenapa, sebab biasanya daripada sekolah rendah, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah tu alhamdulillah everything perform. Okay, nombor 1 straight, memang tak ada masalah bab tu. Tapi bila saya start je masuk university, makin everything makin change tau dalam life saya. Makin down, makin jadi macam-macam lah. Negativity tu terlalu cepat saya grab. Bukanlah saya nak grab, tapi dia datang tu saya tak boleh nak control dah diri saya masa tu. Okay? Dan benda tu makin worse bila saya dah masa saya sambung master. Okay, masa saya sambung master tu lah sebenarnya kejadian kenaikan berat badan mendadak yang saya sendiri pun tak sangka. Okay, sebelum ni memang normally kalau daripada dulu pun memang berat saya dalam 50 kg macam tu je. Tapi bila saya dalam master tu saya buat research. So bila research dia tak ada kelas yang tetap tau. Dia just masuk lab buat kerja sendiri. So saya dekat situ saya tak mampu nak manage saya punya time sendiri, and then saya tak mampu nak manage emosi saya, tak mampu nak manage diri sendiri. So apa yang saya buat masa tu adalah banyak tidur. Kadang-kadang sampai saya punya lecturer ataupun saya punya lecturer yang jaga saya tu terpaksa call pagi-pagi tu. Tanya dah masuk ke belum lab. Dia telan hidup saya tu masa tu saya tak nampak pun kenapa saya sama master tu. Saya tak nampak the reason why. And then
daripada kes itulah makin lama saya tak sedar berat saya makin naik. Okay, dalam masa saya sambung master tu boleh naik sampai 20 kg. 20 kg lebih lah. And then time tu bila berat badan makin naik, okay, of course kita sendiri pun dah tahu efek dia apa jadi kat badan kita ni, emosi, mental semua tu memang akan totally out. Time tu lah yang macam-macam tragedi yang berlaku dari hidup saya time tu. Then bila saya dah habis master tu, saya terus sebenarnya masa saya sambung master tu saya memang dah fokus dengan bisnes online tau. Saya memang saya suka cash money, saya suka buat bisnes online. So saya memang dah fokus dengan bisnes online masa saya tengah sambung master tu. Okey, sambil-sambil buat bisnes online tu, saya pergi petang sampai malam saya masuk kerja dekat Giant, dekat apa ni, dia ada macam dalam Giant tu ada satu kedai Arab tau. So saya kerja dalam tu. Tapi memang penat. Tapi saya tak tahu kenapa saya buat macam tu. Yang saya tahu masa tu saya nak duit. Itu je. Walaupun saya memang dapat beasiswa, dapat grant semua tu. Tapi masa tu memang tak happy. Yang saya tahu hidup saya sangat-sangat struggle sebab saya kena cari duit untuk diri sendiri, okey. Dan satu lagi saya tak nak bebankan family saya. Sebab saya suka membeli, saya suka nak apa saya nak bagi dapat. So tak naklah nanti membebankan family. So that's why saya buat business online tu. So daripada situ sebenarnya dia dah create mindset yang memang nanti saya tak nak kerja. Saya tak nak kerja, saya nak buat business. Okey, dengan masa tu saya tak ada langsung ilmu business. Okey, actually saya ambil master tentang chemistry. Tapi saya memang tak ada langsung ilmu tentang business ni. Then apa yang saya buat after dah habis master tu, okey, boleh nampak kan dekat sini. Kesilapan pertama yang saya buat. Saya berniaga. Okey, ini masa yang bisnes baju tu tengah down and saya dah tak boleh nak buat apa-apa lagi. Saya terpaksa berniaga nasi tepi jalan. Okey, tengah-tengah panas, letak meja tepi jalan, buka bonet kereta tu, and then time tu sangat-sangat terganggu emosi sebab apa? Sebab mulut manusia. Mulut manusia ni sebab apa? Family and orang sekeliling yang tengok kita ada master tapi sanggup nak pergi berniaga tepi jalan tu masih berdegil tak nak pergi cari kerja yang tetap. Okey, bukan saya tak pergi interview, saya pergi, saya dapat SPA, saya dapat semua interview tu memang saya pergi, tapi dengan niat tak nak dapat kerja. So memang tak akan dapat benda tu. Okey, bila kita dah letak intention daripada awal macam tu, kita dah salah letak intention kita sendiri, so memang kita tak akan dapat benda tu. Okey, yang ni perlu faham. And then bila buat bisnes dengan tak ada ilmu, okey, dan dia macam saya ni buat amal jariah aja. Jual nasi RM3 tapi dengan ayamnya, dengan ikan, dengan sambal, dengan gulai lagi. So bayangkan, dekat mana saya nak dapat untung, malahan saya makin rugi. Okey, so daripada situlah saya start untuk saya start minta lah. Saya minta every day, saya minta dekat Allah untuk nak minta Allah tunjukkan jalan, okey, yang terbaik untuk diri saya. Macam mana saya nak buat bisnes tapi saya nak satu platform yang perfect. Okey, bukan kata saya tak belajar langsung. Saya belajar. Setiap bulan saya akan naik KL. Saya tinggal di Kedah. Saya akan ulang alik ke KL setiap bulan untuk pergi semua seminar yang ada. Okey, daripada 2016, 2015, hujung tahun 2015 lah saya start buat tu. Bukan kata Dr. Azizan, Najib Asadok, Sifu Jamal, semua saya pergi masa tu. Memang saya pergi sebab saya nak ilmu. Saya nak buat bisnes. Tapi apa yang jadi kat diri saya, bila saya balik, saya macam biasa. Saya tak ada perubahan apa-apa. Still saya yang sama. Sebab apa? Sebab saya tak ada kekuatan diri sendiri untuk saya nak bangun masa tu. Okey? Dan saya pun tak tahu macam mana saya nak susun strategi. Saya tak tahu macam mana saya nak cari pekerja ke apa semua tu. Dan kita kena faham bila nak buat bisnes sendiri ni memang memerlukan kos yang sangat tinggi actually. Okey. So dia tak ada kata no cost. Kalau kita nak bina perniagaan daripada asas, daripada tak ada apa-apa, nak bina daripada tapak dia, memang memerlukan modal yang sangat tinggi. Okey. So daripada situ saya start aware. Saya tak boleh terus macam ni. Sebab apa? Sebab makin lama makin drop, dan dalam masa yang sama itulah yang menyebabkan saya terpaksa lelong semua baju-baju saya. Saya masuk uptown daripada pukul 6 petang sampai pukul 3 pagi. Okey, bawa kemah, pasang kemah, susun baju semua. Nanti balik, kena susun balik, kena simpan balik kemah tu. Ulang alik setiap hari. Cuba bayangkan apa yang terjadi dekat diri saya sendiri dengan berat badan yang terlalu berlebihan, dengan emosi yang tak stabil, dengan
rasa terbeban. Sebab saya seorang sahaja yang sara family saya. Sebab masa tu pun mak dah bersara. Okay? So daripada situ hidup saya ni daripada bangun pagi sampai ke tidur malam tu hanya fokus untuk nak cari duit untuk nak sara hari tu untuk family. Dia dah sampai tahap yang macam tu. So that's why mental sangat-sangat struggle dan pernah sekali tu saya dah tak boleh nak cope langsung. Tapi dalam masa yang sama saya still berdegil. Saya tak nak juga kerja jadi lecturer ke apa semua, saya tak nak. Still lagi berdegil. Okay. Cuma time tu saya dah start keep minta dengan Allah everyday, tunjukkan saya satu platform yang memang betul-betul boleh bagi saya ni bangun balik. And then alhamdulillah dia tak datang, rezeki tu sebenarnya dia tak datang melalui orang kata apa, bisnes ke apa macam tu directly, tapi sebenarnya dia datang daripada diri kita sendiri, tubuh badan kita sendiri. Dan saya tak tahu pula kata badan saya ni yang jadi punca rezeki saya hari ni. Masa saya naik berat badan masa dulu tu memang saya sumpah seranah betul-betul. Saya cakap macam kenapa sampai macam ni, kenapa kena hadap benda yang macam ni. Tapi sebenarnya sekarang ni saya sangat-sangat bersyukur bila saya naik berat badan dulu. Sekurang-kurangnya daripada situlah saya terjumpa dengan platform online coaching, dengan cara turunkan berat badan yang betul, dan daripada situlah juga saya berjumpa dengan sumber rezeki yang baru. Okay, so alhamdulillah bila saya dah start untuk join program masa tu, okay, bila saya start join program masa tahun 2017, awal tahun 2017 tu, actually dulu sebenarnya saya takut nak keluar rumah tau. Saya tak nak keluar rumah. Saya akan duduk dalam bilik, kadang-kadang saya pakai baju keluar tu daripada pagi sampai ke malam. Memang itulah buat kerja dalam bilik. Orang dalam rumah pun saya tak nak keluar. Sebab saya dah tak boleh cope dengan people sekeliling dah. Sebab saya tak boleh nak hadap dah orang cakap macam-macam tu. So benda tu dia makan dalam. Lama-lama kita akan jadi macam terlalu sakit tau mental kita. So bila jadi macam tu, saya jadi macam seorang yang sangat-sangat introvert. Saya akan sembunyikan diri saya daripada semua orang. Kenduri ke apa semua memang saya tak nak pergi. Jumpa family ke, jumpa saudara mara ke, memang saya tak nak masa tu. Tapi ada seorang mak saudara saya ni, mak tis saya ni daripada saya tak tahu kenapa, mungkin dia sebab daripada kecil kot, mungkin saya dah biasa duduk dengan dia time cuti sekolah, so dia ajak saya setiap pagi pergi bersenam, pergi gym. Lepas tu saya ni pagi-pagi dia daripada Kuala Nerang, dia sanggup datang ke Jitra, ketuk pintu rumah saya, ajak pergi gym, pergi bersenam. So dia kesian tengok saya dalam keadaan yang macam tu. And then bila everyday macam tu, lama-lama saya dah macam saya tak happy pun sebenarnya. Sebab apa? Sebab saya rasa macam tak nampak point dia kat mana. And then ada satu tahap tu bila orang terdekat dah makin tegur, berat badan apa semua tu, especially bila ayah saya tegur, saya memang dah tak boleh dah. Sebab ayah saya dia risau, takut saya terkena penyakit. Okay, sebenarnya bila family kita sebenarnya bila family kita dia ada sejarah, macam mak saya ada diabetes, ayah saya ada darah tinggi semua tu. So mereka memang berjaga-jaga. That's why dia always pesan dekat saya, jaga betul-betul tubuh badan tu. Sebab dia tak nak jadi macam mana mereka jadi. Okay, so tapi masa tu saya tak terdetik lagi lah untuk nak berubah tu. Ada one point yang memang buat saya betul-betul berubah tu bila masa tu saya jadi batuk 3 bulan tau. Saya jadi batuk yang teruk tak berhenti 3 bulan dan saya terpaksa bawa plastik dalam beg saya ke mana-mana saja saya pergi. Sebab apa? Nak meludah. Saya terpaksa meludah. Mukus selalu banyak tau. And then bila pergi sana sini bawa plastik tu, benda tu dah jadi satu benda yang saya sangat tak happy. Benda tu benda yang menyiksakan saya. Masa tu umur baru 20 lebih. Okay, tapi dah kena hadap benda yang macam tu. And then makan ubat semua tak jadi. Last kali saya pergi hospital, saya nak minta buat x-ray masa tu. X-ray paru lah kan. Sebab ada seorang doktor tu dia advise untuk pergi buat x-ray, nak tengok apa punca dia sebenarnya kan. And then bila pergi buat x-ray, masa nak buat x-ray tu, dekat kaunter tu, saya bergaduh tahu dengan staff kaunter tu. Sebab apa? Sebab staff tu tanya saya, akak mengandung berapa bulan? Saya macam nak menangis. Saya rasa orang yang jaga kaunter tu sebenarnya dia dah umur 30 lebih, tapi dia panggil saya yang 20 lebih ni akak dan dia tanya saya mengandung. Saya, masa tu badan saya macam ni lah lebih kurang kan. So bila macam tu saya dah macam kenapa macam ni? Lepas tu dia tak nak tahu, dia tak nak bagi saya buat x-ray selagi saya tak confirmkan saya punya period tu last bila, sebab dia nak check juga
Sebab X-ray ni kan tak boleh kalau mengandung apa semua untuk buat kan. Okay, so tanggungjawab dia juga. Tapi masa tu saya memang baran lah, saya memang sakit hati lah kenapa tak boleh buat. So bergaduh dengan dia. Lepas tu dia cakap tak boleh, kena check juga. Saya tak ingat masa tu bila last saya punya period pula kan. And then bila jadi macam tu, saya jadi tekan tau. Lepas tu saya cakap dia, saya tak mengandung, kahwin pun belum. Saya cakap kat dia macam tu. Dia tak percaya. Dia cakap, dia kata, okey sekarang ni bukan kira kahwin ke tak kahwin. Mengandung ni siapa-siapa pun boleh mengandung. Saya memang saya dengar tu, ya Allah, memang saya rasa macam saya terkedu, memang tak boleh jawab apa dah. Lepas tu alhamdulillah masa tu dapat jugalah saya kira last period apa semua tu. So dia dah dia kata okey lepas buat tu, masa saya tengah buat apa semua tu, saya jadi macam 0 point tau. 0 point energy, memang blur, memang tak tahu dah apa benda ni, apa happen kat aku sebenarnya ni. Saya baru tersedar tau masa tu, baru tersedar yang something bad dekat body saya ni sebenarnya. Tapi saya tak nak ambil benda tu sebagai sesuatu yang penting untuk saya nak ni kan. And then balik daripada tu, saya start Google, saya start dah cari macam mana cara nak turunkan berat badan apa semua ni. Okay, lepas tu saya ada join satu program offline lah, program yang buat aktiviti dekat luar, pergi setiap minggu, setiap hari tu memang direct. Hari Rabu kena pergi swimming, hari Sabtu pergi hiking, hari Ahad main dodgeball, hari Isnin sampai ke hari Jumaat tu kena masuk gym 2 jam setiap hari. Dan saya sangat-sangat exhausted masa tu dengan berat badan yang berlebihan. Bila kita terlalu over dengan body kita, dan saya tak tahu macam mana nak jaga makan masa tu, memang sangat-sangat penat dan saya tak tahu, saya lost. Sebab coach tu dia hanya kira saya berapa total kalori yang saya boleh makan hari tu. Tapi dia tak bagi meal plan, tak bagi apa semua. So saya terpaksa cari sendiri apa yang saya nak makan hari tu. Ikut kalori. Bayangkan macam tu. Rasa tertekan tak kalau kita kena buat macam tu every day. Kan? And then bila dah jadi macam tu, dalam masa 6 minggu saya join, saya berjaya turun 1.9 kg saja. Mana taknya bila dah workout penat-penat tu, balik of course saya dah tak boleh kontrol dah saya punya lapar tu. Memang saya akan makan je sebab saya tak tahu makan apa yang penting untuk saya, makan apa yang the best, okay, untuk saya nak lose weight. Saya akan makan je lah everything. And then benda tu keep happen kan. Bila alhamdulillah masa tu saya rasa tak boleh, benda ni tak boleh. Saya keep cari lagi dan masa itulah saya terjumpa ada kawan saya, kawan sekolah, dia cakap cuba tengok IG Mizah. Okay, Coach Mizah ni sebenarnya dulu kawan sekolah saya, sekolah menengah. So bila saya tengok IG Coach Mizah, saya sangat-sangat terkejut. Sebab apa? Sebab selama saya kenal dia, daripada dia kecil sampai ke dia besar, dia tak pernah langsung badan kecil macam tu. Tak pernah. Memang dia daripada kecil lagi memang dah besar. So saya macam amazing sangat. So saya rasa macam mesti ada something yang yang dia buat yang boleh menyebabkan dia jadi kecil macam tu. So that's why saya terus WhatsApp dia, saya terus tanya dia dia buat apa, and dia cakap buat program. Okay, buat program. Lepas tu saya cakap dia, okay, saya nak join program. Lepas tu saya tanya harga, saya terus bayar. Lepas saya bayar baru dah dia bagi template kat saya. Template yang ni lah kan, yang sebelum join tu kan. Okay, so bila saya masuk je program, first week saya lost 3 kg tu, saya rasa macam ya Allah, nikmat dia memang saya tak tahu nak cakap. Tapi saya memang follow betul-betul lah masa tu. Memang follow exactly meal plan tu, tak ada langsung cuit-cuit. Memang saya makan no salt, no oil. Memang betul-betul 100% memang, walaupun sebelum ni saya biasa makan nasi 3-4 kali sehari, tapi tak apa, demi nak dapatkan hasil yang terbaik tu, memang saya all out juga time tu. Bila after first week tu, after Coach Mizah call bagi tahu pasal 500 volume point apa semua tu, saya tak ada cakap banyak, memang saya terus beli 500 volume point tu dan saya buka, saya explore semua dalam web Herbalife tu. Memang saya tengok everything. Saya tak tahu kenapa, tapi memang saya tengok setiap ceruk saya tengok. Saya memang excited dengan web Herbalife. Saya tak tahu kenapa masa tu. Tapi bukan setakat benda tu. Saya pergi beli skin, saya beli benda tu, beli benda tu. Saya tak tahu. Jadi macam excited tau masa tu. So alhamdulillah bila dah makin lama makin industri apa semua tu, starting perubahan yang masa yang first kali saya ingat lagi masa daripada masa tu jadi koci and then masa bulan Julai 2017 tu ada IoT dekat Bangi lah masa tu, Bangi Gateway kan. So saya pun decide untuk pergi sebab masa tu sebenarnya saya still lagi tengah mencari something untuk bisnes saya ni. Macam saya nak juga grow dalam bisnes. Okay, so saya tengah cari-cari, saya terjumpa macam masa tu ilmu tentang
ESQ, tak silap saya, dekat Indonesia. Tapi kos dia sangat tinggi lah masa tu, 45,000. So saya tengah kumpul duit lah, saya nak pergi sana nak belajar. Sebab saya tahu benda tu dia boleh ubah dalaman saya. Sebab saya tahu the problem is bukannya setakat ilmu bisnes tu, tapi sebenarnya dalaman saya yang bermasalah. Saya kena betulkan itu dulu. So daripada situlah yang saya nak pergi, tapi kebetulan masa tu Coach Mizah ada bagi satu poster tentang IoT, dia ada tulis kat situ EQ, IQ, SQ kan. Saya macam terkejut. Benda ni lah yang saya cari, tapi dalam masa yang sama saya excited sebab apa? Sebab yuran dia masa tu 250 sahaja. Okey, berbanding dengan yuran yang 4,000, 5,000 yang saya nak pergi tu dan ke negeri lain, negara lain kan. So saya kata okey tak apa, saya pergi yang ni dulu. Saya nak tengok apa yang ada dekat sini. Okey, mungkin ada something yang boleh membantu saya untuk improve diri saya, untuk nak ubah diri saya ni. Okey, so bila masa tu seminggu selepas raya, okey, orang tengah seronok-seronok beraya kat kampung apa semua tu, tapi saya memang tak enjoy, saya memang dah nekat dah, saya nak pergi. KL, whatever it takes, saya nak pergi. Saya cakap dengan mak saya nak pergi. And then saya pergi, masa first time masuk dalam IoT tu, saya dah blur. Apa benda ni? Pasal Herbalife lah apa semua kan. Saya dah macam, benda ni, apa benda ni? Saya dah jadi macam confused. Tapi bila masuk part marketing plan, ya Allah. Saya tak tahu macam mana nak cakap, tapi masa tu memang sangat-sangat excited. Sebab saya dah tengok macam-macam dah jenis bisnes apa semua ni, dan saya dah lalui dah turun apa sakit semua tu. Saya tengok marketing plan Herbalife ni, saya sangat-sangat amazing. Sebab apa? Sebab dalam marketing Herbalife tu sendiri sangat-sangat adil dan sangat-sangat cakap apa? Sangat-sangat tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang kiranya macam dia kan, kalau kita faham sendiri marketing Herbalife tu daripada level supervisor semua naik-naik tu, and then dia punya income semua tu. So benda tu saya tak perlu pun nak cari pekerja. Okey, saya tak perlu pun nak bina sistem sendiri sebab sistem dalam Herbalife ni memang sangat-sangat powerful dah. Okey, saya tak perlu pun nak nak create saya punya company sendiri ke apa semua, tak perlu. Okey, semua saya boleh dapat dekat sini. And then daripada situlah yang saya dah start macam trigger. Okay, balik ni saya nak try lah. Masa tu tak yakin lagi, tapi nak try. And then saya pun try masa tu. Belajarlah dengan Coach Mizah macam mana nak buat IG, nak cari coaching apa semua tu. Okay, dalam masa yang sama sebenarnya saya tengah belajar untuk nak improve diri sendiri. Daripada seorang yang sangat-sangat ego dulu, yang tak boleh terima langsung pendapat orang lain, yang tak boleh nak tolerate lah. Dia nak ikut kepala dia orang cakap. Dan saya sangat-sangat baran tahu dulu. Saya sangat-sangat baran. Saya pernah ambil PC kan, dulu PC kan monitor besar tu. Saya pernah ambil PC yang besar tu, saya pernah hempuk atas lantai masa saya tengah marah. So benda tu saya tak boleh kontrol tahu dulu. Dan saya sangat-sangat bersyukur sebenarnya dalam platform ni saya dapat belajar semua ni. Saya dapat improve sikit demi sikit. Okay, year by year, month by month tu, walaupun tak banyak, tapi sebenarnya dalam life kita ni, memang kita ada improvement sebenarnya. Ada progress kita. Dan benda tu, dia tak akan berlaku macam ni. Dia tak akan naik terus. Tapi dia akan ada naik turun, sampailah kita akan capai masa kita dekat atas. Itu yang saya sangat-sangat percaya. Dan alhamdulillah bila saya start faham tentang ilmu-ilmu ni semua, saya rasa macam, ya Allah, teruknya aku dulu. Saya rasa macam, itulah kalau boleh patah balik pada masa dulu, saya tak nak buat perangai macam tu. Saya tak nak jadi seorang yang macam tu. Tapi at least saya tahu, tak apa, saya tak pernah menyesal pun sebab itu adalah pengalaman. Dan alhamdulillah dalam platform ni, dalam Herbalife ni, dia dah ajar saya something yang boleh buat saya jadi orang yang baru. Itu yang lebih penting sebenarnya. Okay, so why? Kenapa saya pilih Herbalife sebenarnya? Okay, yang first tadi, sebenarnya awal-awal dulu, kenapa saya join ni untuk Herbalife ni sebab apa? Sebab marketing plan dia. Itu why yang pertama. Kenapa saya join? Sebab saya tengok amazing gila marketing plan tu dengan bila kita dah ada royalty, bila kita dah ada bonus macam mana. So saya sangat enjoy dengan marketing plan tu sebenarnya. Dan honestly saya pernah jugalah pergi macam ala-ala HOM juga, tapi bisnes yang lain. Dan saya pernah dengar dekat situ untuk dia yang paling tinggi dalam Malaysia pun dia hanya boleh capai dalam 100k sebulan sahaja, dan itu pun kadang-kadang ambil masa sampai 10 tahun untuk dia nak capai tu. Kalau macam contoh mungkin level get team kita sama dengan level get team dia orang, tapi bukan nama get team lah. Tapi untuk dia nak sampai ke level get team tu dia memerlukan masa lebih 10 tahun.
untuk nak achieve benda tu, dan income dia dalam 20,000 lebih macam tu. So saya sangat-sangat bersyukur bila saya pilih platform ni, Herbalife. Bila saya yalah kan. So bila dah nampak macam tu, saya makin yakin yang this is what I search, yang saya cari daripada dululah sebenarnya. Yang saya keep minta masa tengah down dulu, masa saya tengah sakit dulu, saya keep minta dekat Allah, tunjukkan saya satu jalan, bukakan saya satu jalan yang boleh bagi saya harmoni dengan life saya, boleh bagi saya ubah diri sendiri, boleh bagi saya money freedom, time freedom and mind freedom. Okay? Macam of course ada Herbalife ni, okay, ni adalah antara why kenapa sekarang saya stay. Okay? Sebab self value. Self value sangat-sangat tinggi. Kita belajar macam-macam dekat sini. Bukannya setakat dengan kita punya leader saja, tapi dengan Herbalife sendiri pun. Herbalife sangat-sangat menerapkan self value sangat-sangat tinggi sebenarnya kalau perasan. Okay? Dan of course health ni memang kita tak boleh nak ubah, kita tak boleh nak tukar dengan duit ke apa semua, tak boleh. Duit banyak macam mana sekalipun, kalau kesihatan kita di tahap yang terendah, kita tak akan dapat enjoy dengan life, kita tak akan dapat pun nak grab apa yang kita nak dalam life kita ni. Bayangkan kalau duit banyak tapi kita duduk atas katil je tertidur. Rasa berguna tak duit tu? Duit tu hanya digunakan untuk kita nak supply ubat untuk diri kita, untuk nak gajikan nurse, macam tu je. Dia tak akan boleh pergi jauh. Tapi bayangkan kalau kita ada health, kesihatan, okay, kita ada duit banyak, kita ada health, kesihatan. Dia boleh bawa diri kita ni, boleh travel, boleh pergi mana kita nak pergi, boleh buat apa yang kita nak buat. Okay, nak renovate rumah ke, nak beli kereta ke, nak buat everything kita boleh dengan kesihatan yang baik. Okay, so dia match. Money dengan health ni memang tak boleh dipisahkan. Jangan sebelahkan satu je. Tapi kita perlu pegang dua-dua. Benda tu penting. Okay, self value and then time freedom. Okay, saya pernah bekerja sekejap lah masa lepas habis degree. Sebelum saya sambung master tu dalam 10 bulan macam tu dekat Perlis. Dan kerja saya sebagai lab analyst. Orang yang buat analyst. Masa tu saya kerja dengan saintis daripada Taiwan. Dia datang ke Malaysia, dia nak buat padi hybrid dekat Perlis kan. So yes, memang best. Benda tu memang best. Teknologi nak buat padi hybrid lah apa semua, kita create something new, invent something new. Tapi yang tak bestnya, every day saya kena masuk office, saya kena kira berapa biji padi dekat setiap tangkai padi tu. Ya Tuhan, macam kadang-kadang sampai dah tak tahu apa benda yang aku buat ni. Masuk pagi, keluar petang, itulah every day. Dan kadang-kadang kena turun ke sawah untuk nak ambil sampel, kena berselut-selut semua tu. Tu tak apalah, benda lah have fun. Tapi tengah-tengah panas. Lepas tu nak kena kira-kira macam tu, nak kena buat record, nak data apa semua tu. So bagi saya macam life saya tak ada perkembangan apa-apa sebab saya tak enjoy sama kot dengan kerja tu. Masing-masing mungkin ada yang enjoy dengan kerja dia. So okay, sebab dia ada passion. Tapi saya memang tak ada masa tu. So that's why saya cakap kat mak saya nak berhenti nak sambung master. Masa tu mak saya tengah push untuk sambung master. So saya pun berhenti sambung master. Saya pun tak tahu kenapa saya sambung master. So and then lama-lama baru saya perasan, saya ni sebenarnya seorang yang saya tak suka untuk buat kerja yang fix. Maksud dia kerja yang masuk pagi, keluar petang, buat kerja yang sama everyday. Saya lebih suka enjoy dengan life saya. Apa yang saya nak buat today. Macam ada hari saya nak masuk nature, ada hari saya nak pergi gym, ada hari saya nak pergi jalan, nak pergi check in ke apa semua. So kita boleh enjoy dengan life kita sebenarnya. So alhamdulillah dalam bulan kita boleh dapat benda tu sebenarnya. Kita boleh dapat walaupun mungkin daripada masa awal tu kita terpaksa kerja keras sikit. It's okay, work hard dulu awal. Tak perlu nak kelang kabut, tak perlu nak risau benda-benda yang insya-Allah benda tu dia akan datang. Dia akan keep datang nanti sikit demi sikit dan kita boleh enjoy life tu. And sama juga dengan mind freedom. Okay, saya dulu memang hidup yang mind yang sangat tertutup. Yang terlalu yalah, bila kita dah terlalu banyak problem kan, kita rasa macam tekanan, duit tak ada, itu ini, lepas tu nak kena buat itu ini, semua yang kita tak rasa macam benda tu mengganggu everyday kita tu. So mind kita takkan free. Dia akan jadi macam makin tertekan. Semakin kita tertekan sebenarnya, dia akan buat life kita ni makin down. Dia akan makin ke bawah. Dia akan makin buat kita ranak nanti. Sebab tu mind ni penting. Mind ni memang perlu jaga betul-betul. Even dalam platform ni pun kita dah tahu dah. Okay, mind, body and soul. This one, the three things ni memang sangat-sangat penting. Memang tak boleh dipisahkan. Memang perlu balance. So, daripada situlah saya keep belajar. Oh, okay, maksudnya mind perlu freedom. Tak boleh je. Tak boleh nak duit saja. Money freedom je tak boleh.
time freedom dia, tak boleh. Mind pun perlu freedom juga. Perlu bebaskan otak kita ni, mind kita ni daripada benda-benda negatif, benda-benda yang tak sepatutnya ada dalam mind kita. Okay? Okay. So alhamdulillah lah ini setakat apa yang saya dapat selama yang saya ada dalam Hublah ni. Okay, even dulu saya tak pernah pun ada dream nak beli kereta ke apa semua. Sebab apa? Sebab saya dah biasa daripada kecil family yang tak ada kereta. Memang tak ada kereta daripada kecil. So pergi mana pun memang naik bas, naik teksi. Lepas tu ayah saya hantar saya naik basikal pergi sekolah. So dah biasa hidup macam tu, saya rasa macam tak penting. Tapi dalam ni rupanya saya boleh dapat. Dan impian saya dulu nak beli Myvi. Sebab masa tu saya memang excited sangat dengan Myvi ni. Saya rasa macam Myvi ni is the best. Tapi rupanya rezeki itu lain. Allah datangkan yang lebih lagi sebenarnya. Masya Allah. So sebenarnya apa yang bila kita ubah diri kita, everything around us will be changed. Okay? So saya suka travel. Dulu saya tak pernah pun termimpi boleh travel ke mana-mana sahaja. Saya memang tak ada impian langsung. Sebab apa? Sebab hidup setakat nak cari makan untuk nak makan. Untuk nak makan hari tu. So kat mana nak pergi travel tu? Duit tak ada. So alhamdulillah dekat sini, walaupun tak pergi sendiri pun, Hublah dah sediakan dah. Every year memang dah sediakan untuk kita pergi travel ke Taiwan, Hong Kong itu ini kan. So saya rasa macam sangat-sangat bersyukur. Bila even kita pergi training sekalipun boleh pergi travel sekali. Kan? So benda-benda tu sebenarnya. Dan alhamdulillah ini ada rumah yang sebelum ni, rumah masa tahun saya pindah ni Jun 2020. Alhamdulillah saya keluar itu pun bulan 8 macam itulah saya keluar pada rumah ni. Dan nutrition, abundance nutrition ini sangat-sangat big dream saya lah daripada dulu. Sebab dulu kan kalau nak makan pun makan sikit-sikit je. Tapi sekarang ni apa yang saya nak makan berapa banyak sekalipun elok, sebotol sehari pun boleh, tak ada masalah. Itu yang saya sangat-sangat bersyukur. Sebab dulu saya rasa macam mustahil benda tu. Saya rasa elok tu bolehlah minum sikit-sikit sampai sebulan tu. Tapi rupa-rupanya dream saya yang nak minum elok sebotol sehari tu boleh jadi, boleh happen. So alhamdulillah lah benda tu macam keep flow. Okay? Janji kita ada dream, kita put, bukan dream tu bukan angan-angan kosong tau. Tak. Dream tu, kita ada dream and kita work on that. Okay? InsyaAllah kita akan dapat later. Okay. Saya suka toilet yang macam ni. Sebab apa? Sebab saya suka check in dekat hotel. Dulu kan selalu macam ni kan. So, bila kita duk keep repeat mind dalam mind movie kita tu, memang benda tu happen. Benda tu kita akan nak keep dapat. Okay? So, alhamdulillah ni rumah yang latest yang saya baru pindah tahun ni. Ni masa kosong itulah yang belum sempat nak prepare apa-apa ni. Dan sebenarnya ada story tau rumah ni. Rumah ni sebenarnya saya pernah tengok rumah ni tahun lepas dengan press team Fatin Najwa. Masa tu Fatin Najwa nak duduk sini. So saya pernah pergi view rumah ni dengan dia. And then masa saya tengok tu, first time saya tengok, saya rasa macam excited sangat. Saya rasa sebab dream saya nak rumah yang open macam ni, yang dinding kaca macam ni open, lepas tu ada taman, lepas tu ada ada walk-in wardrobe semua tu kan. Ni ada dapur basah kat dalam ni, kat belakang. Belakang ni ada lagi kawasan yang luas, yang luas lah, kira macam nak buat macam-macam boleh lah. Saya plan nak buat gym kat belakang tu, mini gym. So saya macam, masa tu saya memang excited tau. Masa tu Fatin Najwa belum lagi president team masa dia pergi tengok dengan saya tu. Dia meal team. Lepas tu saya pergi tengok dengan dia. Lepas tu saya tengok. Tapi yang bestnya, benda tu dia masuk dalam otak saya. Saya rasa macam kerap sangat saya nampak benda tu. Saya keep repeat, nampak rumah yang ni. Kalau saya nak cari rumah pun saya nampak rumah ni juga. Saya tak tahu kenapa. And then after that kan, Coach Fatin tak jadi nak pindah situ sebab masa tu husband dia belum lagi habis kontrak kat sana, so dia tak nak PJJ. So that's why dia pas rumah ni dekat Coach Mizah dengan Coach Ahmad. Coach Ahmad Mizah ni dah bayar depo tau. Coach Ahmad Mizah dah bayar depo dekat agent, okay, nak duduk rumah ni. Masa tu pun memang dia orang dah kena keluar daripada Sami Montana, so dia orang dah bayar depo 8,000. Tapi apa yang happen, masa tu tuan rumah ni belum ready nak lepaskan rumah sebab dia tak sempat lagi nak prepare rumah dia. Rumah yang dia nak pindah tu kan. Lepas tu tak apalah, ejen tu bawa pergi cari rumah lain lah dekat Coach Ahmad Mizah. Tapi yang sebab dream mereka nak rumah yang ada pool tau, ada swimming pool.
So dia tak dapat dalam rumah ni. Tapi yang saya ni duk main dalam mind saya ni, duk asyik nampak rumah ni, tiba-tiba dapat rumah ni. Alhamdulillah masa saya cari ejen itu, okey, ejen cakap ada dekat sistem kot ada satu rumah ni. Nak pergi tengok tak owner dah ready nak keluar. Lepas tu saya pergi tengok, saya tak tahu pun tahu. Bila masuk je, ni rumah yang tengok dulu. Benda yang saya nak, rumah yang saya nak dulu tu. So saya rasa macam, ya Allah. Coach Miza sendiri terkejut. Dia kata, ya Allah, benda tu, itulah datangkan rezeki tu. Dia akan pergi ke mana-mana pun, tapi dia akan datang ke the right people juga. Orang yang betul-betul nak. Okay? So alhamdulillah ni depan rumah tau. Depan rumah dekat level tu dia ada taman, macam taman macam taman Jepun yang kecil tu. Panjang lah daripada depan ni sampai ke sana kan. Panjang. Dan saya memang ada dream, saya nak rumah yang macam ada landscape yang saya mudah nak ada OOTD. So saya tak perlu nak keluar pergi jauh-jauh pergi mana-mana. Boleh je saya nak ambil depan rumah ke apa semua tu. So alhamdulillah dapat kan. Nak yang ada walk-in wardrobe kan. Ni belum siap lagi saya dah minta ID buatkan saya punya workstation. Ni ada luas lagi tepi ni. So dah minta dia buat workstation apa semua tu untuk design ID. So ni tingkat yang paling bawah sekali ada 2 bilik. Tingkat atas sekali ada 3 bilik. So alhamdulillah benda tu saya tak tahu nak cakap macam mana tapi memang sangat flow. Okay. So alright. Okay, ni rumah mak saya. Ni rumah mak saya tau. Ni rumah kat kampung, rumah mak saya. Cuba tengok. Dinding-dinding apa semua ni kan dah macam. So tapi bila masa tu saya try nak pecah something. Try untuk nak achieve something. Sebab saya tak pernah buat something yang big tau. Okay, mula-mula saya beli dulu kereta dekat ayah saya beli CRV. Saya rasa macam, boleh pecah juga. Satu benda kan buat. Okay, lepas tu saya buat snacks. Saya nak renovate, nak ambil ID, renovate rumah mak dengan ayah saya. Sebab saya tahu dia orang dah terlalu banyak dah bersusah payah untuk saya selama ni dan terlalu banyak makan hati dengan saya sebab saya berdegil, saya tak nak cari kerja tetap dulu, saya tetap juga nak buat bisnes. Mula-mula saya nak buat Herbalife dulu, mereka tak yakin, mereka takut. Nak lepaskan saya datang ke KL, stay dekat KL ni pun sampai Coach Ahmad kena pergi rumah saya, minta permission dan dan janji dengan ayah saya yang Coach Ahmad dan Coach Miza ni akan jaga saya dekat sini. Sampai tahap macam tu. So barulah mak dengan ayah saya lepas saya datang ke sini. Dan alhamdulillah sekarang ni saya nak mereka enjoy balik apa yang sepatutnya mereka dapat. So ini sekarang tengah renovate lagi, belum siap. Dan ni adalah design yang inilah yang ID tu dah buat untuk rumah parents. So kalau dulu saya tak rasa saya boleh buat semua ni. Kalau bukan kat sini. Kalau saya masih teruskan dengan keras kepala saya nak buat bisnes sendiri dengan tak ada ilmu semua tu, saya rasa mungkin akan jadi tapi akan makan masa yang makin lama, berpuluh-puluh tahun lagi ke, 10 tahun lagi ke. So alhamdulillah Allah dah singkatkan masa tersebut. Dengan rezeki yang saya dapat dalam Herbalife ni. Okey. So alhamdulillah ni adalah mentor saya Coach Nick dan Coach Mila dan juga coach saya sendiri Coach Ahmad dan Coach Miza. Saya sangat-sangat bersyukur sebab Allah temukan saya dengan insan-insan ni. Sebab saya tak tahu nak cakap macam mana. Kalau saya datang ke KL dulu dengan muka yang orang tengok pun orang kesian. Kesian. Memang nampak macam orang yang tak ada energi, tak ada semangat langsung, macam nak mati orang tengok kan. Tapi alhamdulillah benda tu keep sikit demi sikit berubah bila saya berjaya untuk turunkan ego sendiri, berjaya untuk nak cuba ubah diri sendiri. Sebab kita tahu kan, sebab saya dulu love konflik, ego kan, love konflik, lepas tu always nak always nak betul je. Tapi bila saya ubah benda-benda tu, alhamdulillah makin banyak change yang berlaku dalam life saya. Okay, so rasanya dah lebih masa dah ni. Okay, so rasanya setakat ni saja kot untuk sesi saya nak perkenalkan diri, story sikit tentang saya. Okay, ingat benda ni je. Untuk nak ubah something dalam life kita ni, kita dulu yang perlu ubah. Dalaman kita dulu, inside us. Okay, kalau ada rasa macam tak tenang sekarang ni, rasa macam kerap pressure, depressed, rasa macam low confident, rasa macam kerap negativity tu mudah spread, jaga-jaga. Perlu ubah, perlu cari solution. Kalau rasa tak mampu untuk nak buat sendiri, dapatkan mentor, dapatkan coach untuk bantu anda. InsyaAllah, saya yakin sangat dalam ni pun memang ramai coach yang memang mampu untuk nak bantu you all.
Okay, so insyaAllah itu saja untuk sharing saya pagi ni. Thank you semua. Okay, Masya Allah. How do you feel? How do you feel? Okay, boleh say thank you Coach Dila. Boleh say thank you kan? How do you feel? How do you feel? How do you feel right now? Kan? Masya Allah, kan highest energy. Alhamdulillah. Thank you so much to Coach Dila. Okay. So, apa yang spark you all? Apa yang spark you all daripada dia punya story tadi? Saya spark tentang for things to change, we have to change first. Kan? For things to change, we have to change first. Okay? We have to change. Macam kalau kita badan besar dulu pun, orang lain tak payah nak ubah badan besar kita jadi kecil. Kecuali kita je yang kena jadikan. Kita je kena usaha. Sambil tu kena usaha, doa, kena kekuatan kan. Okay. Okay, for things to change, we have to change first. Alright. Kena ubah spark, kena ubah dalaman kan. Cantik kan. Cantik sungguh aturan Allah tu tadi.